dua kondisi. Sama ada dia kekurangan air liur ataupun dia terlebih air liur. So saya nak bercerita orang yang kekurangan air liur. Nama dia xerostomia. Orang yang ada kekurangan air liur ni banyak faktor. Sama ada dia ada masalah daripada segi nervous system dia yang menyebabkan kekurangan air liur tu keluar, ataupun dia ada Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome ni menyebabkan mulut seseorang itu kering. Ada juga orang disebabkan pemakanan, dia kurang minum air. Orang hisap okok pun air liur dia kering. So orang yang air liur kering ni selalunya dia ada masalah gigi. Gigi dia berlubang, rosak, dan juga dia juga ada masalah mulut berbau. So benda-benda yang macam ni akan invite lagi banyak penyakit. Selain itu, dia mengganggu kita untuk menelan dan bercakap. Kita kalau dah bercakap, contohnya berterusan selama sejam 2 jam, kita tahu betapa pentingnya kita minum air. So ini antara kepentingan air liur dan masalah yang dihadapi oleh orang xerostomia. Kedua, kita pergi ke orang yang masalah air liur meleleh-leleh, sialuria, hypersalivate. Dia punya air liur tu produce banyak sangat. Faktor dia antara dia adalah kelenjar dia tu dia meleleh. Boleh jadi juga masalah nervous system seperti orang Parkinson, dia punya mulut tu dia tak boleh nak kawal masa-masanya. Air liur tu mungkin tak banyak, tapi disebabkan air liur tu bila dia kumpul dia tak pandai nak telan, dia jadi drooling. Tetapi berbeza untuk anak-anak. Biasanya umur 3 ke 6 bulan memang standard lah mereka air liur meleleh, sebab dia orang tak biasa lagi untuk kontrol masa dan otot mereka. Tapi kita tak nak benda tu sampai dia tersedak. Untuk budak kecil, dia orang boleh tersedak tau air liur ni, boleh menyebabkan tercekik. Lebih 1 tahun tu dia still ada masalah, benda tu mungkin kena jumpa doktor. Air liur ni adalah satu orang kata secretion ataupun cecair yang keluar daripada tubuh kita yang unik. Dia kelihatan jijik tapi sebenarnya banyak manfaat. Macam mana air liur ni boleh terkumpul dalam mulut kita? Air liur kita ni terhasil daripada kelenjar. Kita ada 6 kelenjar utama, 2 parotik, 2 submandibular, 2 sublingual. Kita ada juga minor salivary gland yang merembeskan air liur kita. Satu hari mengikut kajian boleh produce 6 ke 7 cawan kalau dikumpul lah. Tapi kita tak dapat nak kumpul sebab kita duduk telan, kita duduk ludah, kita duduk telan. So apa sebenarnya penting air liur ni? Disebabkan tanpa air liur kita tidak boleh bercakap. Bayangkan kalau kita dalam mulut kering, cakap, batuk. Kedua, bantu untuk kita menelan. Kita nak makan ubat pun kena guna air. Apatah lagi kita nak makan benda biasa kan? Mesti perlu ada pelincir. Kita dah telan, tapi makanan-makanan kita ni nak diserap ke dalam usus-usus kita, dia perlukan kepada enzim. Enzim ni dia macam leburkan lah benda tu. Fungsi dia adalah untuk memecahkan karbohidrat, fat, protein. Keempat, air liur ini mengandungi pH buffer. So mulut kita ni ada pH. Dia tak boleh terlalu asid, dia tak boleh terlalu alkali. Kalau terlalu asid, masalahnya adalah dia akan merosakkan gigi kita. Jadi dengan air liur ini menstabilkan pH dalam mulut kita supaya dia tidak akan rosak. Kelima, air liur ini membantu untuk melawan bakteria. Bakteria dalam mulut kita memang ada, tapi bakteria ni bakteria yang bagus lah. Dia antibakterial dan juga dia ada bakteria, dan bakteria yang ada ni adalah untuk melawan apa yang berada di dalam mulut kita, benda-benda yang asing. Okey, yang terakhir, kita punya air liur ni dia provide mineral, kalsium, fosforus, bantu untuk menguatkan gigi kita.